What happened there? I don't know, but it looks very nasty. She's strangled, I think. It's my ex-wife. She's got a cord around her neck. Pada pagi 7 Disember 2007, pengendali 999 menerima panggilan untuk bantuan daripada Graham George Birchwood yang berusia 55 tahun. Dia baru sahaja singgah untuk melawat bekas isterinya, Sharon Birchwood, yang berusia 52 tahun. Malangnya, dia menemui Sharon sudah meninggal dunia di atas katil. Setelah polis Bandar Surrey tiba di lokasi kejadian, ia segera menjadi jelas bahawa kematian Sharon bukanlah satu kemalangan. Satu-satunya perkara yang diketahui oleh detektif adalah bahawa pada 4 Disember 2007 adalah hari terakhir dia dilihat hidup. Namun, persoalan masih berlegar. Adakah pembunuhan Sharon satu tindakan rambang atau satu pembunuhan konspirasi terancang? Pada Jumaat 7 Disember 2007, satu pagi yang tenang di kawasan Ashstead, Surrey, England. Seperti kebiasaan, Graham George Birchwood yang berusia 55 tahun sedang dalam perjalanannya untuk melawat bekas isterinya, Sharon Birchwood. Sharon, 52 tahun, menghidap penyakit yang dipanggil chronic fatigue syndrome atau sindrom kelesuan kronik dan sering menggunakan tongkat untuk bergerak. Setibanya dia di rumah, dia mengetuk pintu depan tetapi tiada jawapan. Setelah tidak mendapat sebarang respon, dia memutuskan untuk membuka pintu rumah tersebut menggunakan kunci simpanannya dengan anggapan Sharon mungkin sedang sibuk dengan kerja-kerja rumah. Namun, apabila dia masuk, dia mendapati suasana rumah itu sangat sunyi dan menyeramkan. Graham mencari Sharon sambil memanggil namanya beberapa kali, tetapi Sharon tidak menyahut dan tidak ditemui di mana-mana pun di dalam rumah itu. Graham menganggap itu adalah perkara biasa lalu dia menuju ke bilik tidur Sharon dengan menyangka bekas isterinya mungkin sedang tidur nyenyak. Namun, apabila Graham masuk ke bilik itu, dia mendapati katil Sharon dilitupi dengan timbunan pakaian. Graham berasa aneh lalu dia pun mengalihkan pakaian bertimbun itu. Namun dalam kekeliruannya, Graham tiba-tiba ketakutan apabila menemui Sharon terbaring di dalam timbunan pakaian itu. Pergelangan kaki dan tangannya diikat dengan pita pelekat, manakala mulutnya disumbat dan lehernya dicekik dengan kabel elektrik. Graham cuba mendapatkan respons daripadanya, namun tiada sebarang tindak balas dan ditambah tubuhnya dingin serta kaku apabila disentuh. Dia segera menyedari bahawa Sharon sudah meninggal dunia dan segera menghubungi 999 setara dengan 911 di England. Dalam keadaan yang masih terkejut, Graham menunggu kedatangan polis. Apabila paramedik dan polis tiba di rumah Sharon, mereka disambut oleh Graham yang kelihatan sangat tertekan. Setelah memasuki rumah itu, polis melihat barang-barang berselerak di sekitar tempat tersebut. Polis dan pihak paramedik berjalan menuju ke bilik tidur di mana Graham berkata dia telah menemui mayat Sharon. Pihak paramedik dan polis sepakat menyatakan bahawa Sharon dipercayai telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Mayatnya dibawa keluar dari rumah dan ditempatkan di bilik mayat untuk dibedah siasat. Pasukan forensik mula bekerja untuk mengesan sebarang cap jari yang mungkin dapat ditemukan di lokasi kejadian. Polis mula tertanya-tanya jika kematian Sharon adalah disebabkan oleh kegiatan rompakan yang gagal. Namun, pemeriksaan di sekitar rumah tidak menunjukkan sebarang tanda pencerobohan. Sharon disahkan telah dipukul di bahagian kepala menggunakan objek tumpul. Akhirnya, punca kematiannya dikenal pasti akibat daripada transkulisasi. Semasa bedah siasat, satu stem post bertarikh 4 Disember 2007 ditemui dalam genggaman Sharon. Pita yang digunakan untuk mengikat tangan dan pergelangan kakinya turut dihantar ke makmal untuk ujian DNA. Tiada kesan cap jari ditemui pada pita tersebut, namun pakar forensik berjaya menemukan kesan peluh. DNA pada peluh ini diuji dan hasilnya mendapati ia milik seorang lelaki yang tidak dikenali. Para penyiasat percaya mereka semakin hampir untuk mengetahui identiti pembunuh Sharon. Fokus siasatan ditumpukan kepada Graham yang setakat ini telah memberikan semua maklumat yang boleh ditawarkannya kepada polis. Sepanjang siasatan, Graham dilihat memberi kerjasama penuh dan bersedia memberikan keterangan kepada pihak penyiasat dan memberikan sebarang maklumat yang dapat diingatnya mengenai Sharon. Dia bersikap terbuka dan jujur tetapi jelas tertekan setelah menemui mayat Sharon. Apabila ditanya sama ada dia akan memberikan sampel DNA dan cap jari kepada penyiasat, dia bersetuju tanpa ragu-ragu. Polis kemudian bertanya kepada Graham sama ada Sharon mempunyai insurans hayat. Dia mengakui bahawa Sharon mempunyai satu insurans perlindungan hayat yang bernilai £62,000. Polis menyiasat lebih lanjut dan mendapat tahu dari Graham bahawa Sharon memang mempunyai wasiat dan dia dinamakan sebagai penerima tunggal. Pegawai yang menyoal Graham mula berasa sangsi terhadapnya. Mereka kemudiannya bertanya sekiranya dia mempunyai sebarang hutang yang besar. Graham ketawa dan menjawab bahawa dia sentiasa berhutang dan Sharon adalah orang yang sentiasa membantunya. Apabila ditanya mengenai jumlah hutangnya ketika itu, Graham mengaku bahawa hutangnya berjumlah sekitar £100,000. Pada ketika itu, Graham dijadikan suspek utama mereka kerana dia mempunyai motif yang paling kukuh untuk melakukan pembunuhan itu.
Kini mereka tahu tarikh anggaran Sharon dibunuh. Mereka bertanya kepada Graham mengenai lokasinya pada 4 Disember 2007. Graham menjelaskan bahawa dia sedang berbelanja di pusat membeli belah sempena Christmas yang semakin hampir. Menggunakan maklumat ini, polis kembali menyusun teka-teki berkaitan peristiwa yang mungkin berlaku dalam kes tersebut. Para penyiasat yakin mereka akan melakukan tangkapan tidak lama lagi kerana kini mereka telah berjaya mengenal pasti motif dan suspek yang disyaki. Rakaman CCTV dari Ashley Center, pusat membeli belah yang dikunjungi Graham pada hari Selasa ketika Sharon dibunuh, akhirnya berjaya diperolehi. Pegawai polis terkejut dengan apa yang mereka lihat kerana mereka mendapati Graham dilihat terakam di dalam kamera pengawasan di pusat beli belah, sama seperti kenyataannya. Mereka berdebar menunggu hasil ujian DNA terhadap sampel yang diberikan oleh Graham. Hasil DNA menyatakan bahawa DNA Graham tidak sepadan dengan DNA peluh yang ditemui pada Sharon. Mereka tertanya-tanya siapa yang mungkin mempunyai motif jika bukan Graham untuk membunuh Sharon. Walau bagaimanapun, Detektif Woodwall memutuskan untuk melihat rakaman CCTV itu sendiri, percaya bahawa perspektif baru mungkin dapat membantu menemukan lebih banyak petunjuk. Salah satu perkara yang ditemuinya aneh adalah bahawa Graham sedang membeli belah menjelang Christmas. Tindakannya membeli hadiah pada masa-masa terakhir sebelum cuti dilihat sebagai bukanlah satu perkara yang biasa. Dia percaya bahawa pada ketika kejadian Graham sedang mencipta alibi untuk dirinya sendiri sementara orang lain melakukan pembunuhan tersebut. Polis sekali lagi memanggil Graham ke balai untuk disoal siasat. Kali ini mereka meminta izin untuk memeriksa rekod telefon bimbitnya bagi mengukuhkan alibinya. Graham memberitahu pegawai bahawa telefon bimbit itu adalah satu-satunya telefon yang dimilikinya dan merupakan nombor telefon utamanya. Para penyiasat memeriksa telefonnya dan menemukan satu nombor yang menarik perhatian mereka. Dari kesemua sejarah panggilannya, tiada rekod panggilan yang pernah dibuat kepada nombor tersebut. Namun, sebelum pembunuhan Sharon, terdapat beberapa panggilan kerap dibuat ke nombor itu. Selepas 4 Disember 2007, rekod panggilan menunjukkan tiada lagi panggilan dibuat ke nombor tersebut. Ini menimbulkan syak wasangka Detektif Woodwall dan pasukan penyiasatnya. Tetapi mereka perlu memikirkan strategi agar Graham memberitahu pemilik dari nombor yang tidak dikenali itu. Taktik mereka adalah dengan bertanya kepada Graham tentang beberapa nombor lain sebelum menyebut nombor tertentu itu. Taktik ini ternyata berhasil dan akhirnya Graham mengakui bahawa nombor itu milik seorang rakannya yang bernama Paul yang datang melawatnya dari Thailand. Graham juga mendedahkan bahawa Paul telah tinggal bersamanya sepanjang lawatannya dan dia telah membawa Paul melawat Sharon beberapa hari sebelum kematiannya. Rasa curiga para penyiasat bertambah kerana pada keterangan sebelum ini Graham tidak pernah menyebut tentang Paul walaupun telah beberapa kali disoal siasat oleh polis. Penyiasat mula mengumpulkan rakaman CCTV dari pelbagai stesen kereta api berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Graham. Mereka menemui rakaman ibu Graham menjemput seorang lelaki yang tidak dikenali dari stesen kereta api Surrey. Tarikh video tersebut adalah pada akhir November 2007, waktu yang sama seperti yang diberitahu oleh Graham mengenai lawatan Paul. Polis juga berjaya mendapatkan imej jelas Paul dan mengenal pasti rupanya melalui rakaman tersebut. Dengan bukti ini, Detektif Woodwall meminta izin dari Graham untuk menggeledah rumahnya bagi mencari lebih banyak maklumat mengenai Paul. Graham nampaknya tidak teragak-agak dan membenarkan mereka menggeledah rumahnya. Di bilik tetamu tempat Paul menginap terdapat bilik mandi peribadi. Di dalam kabinet di bilik mandi, penyiasat menemui sebuah gelas yang kelihatan telah digunakan tetapi tidak dibasuh. Mereka mengambil gelas itu sebagai bukti dan membawanya untuk ujian lanjut. Dalam satu perkembangan, kesan cap jari ditemui pada gelas tersebut. Cap jari tersebut sepadan dengan Paul Crane yang berusia 61 tahun yang pernah disabitkan dengan kes rompakan bank dan penculikan pada tahun 1972. Detektif Woodwall menghubungi kedutaan Britain kerana lokasi Paul yang berada di Thailand dan meminta bantuan mereka dalam menyelesaikan pembunuhan Sharon. Woodwall juga memutuskan untuk mengendalikan kes ini secara rahsia dan menghantar pasukan peribadi ke Thailand, sementara pasukan kedua kekal di Surrey tanpa mengetahui apa yang sedang berlaku. Pasukan penyiasat bekerjasama dengan Barry Kenyon, wakil kedutaan Britain dan Polis Thailand. Barry Kenyon yang bersemangat untuk membantu dalam kes ini merancang untuk bertemu dengan Paul dengan alasan kedutaan ingin memeriksa keadaan pendatang British. Paul bersetuju dan bertemu Kenyon dan makan tengah hari bersama. Kedua-dua polis Surrey dan Thailand berpakaian biasa dan memantau kawasan tersebut sambil mereka menunggu kedatangan Paul ke kafe. Semasa makan tengah hari, Paul menceritakan kisah hidupnya dan memberitahu kepada Kenyon bahawa dia merupakan pemegang rekod Guinness World bagi renangan bawah air paling lama dengan snorkel. Setelah pertemuan itu selesai, peralatan makan yang digunakan oleh Paul diambil dan dihantar kembali ke Surrey untuk ujian. Pasukan forensik berdebar menunggu keputusan ujian DNA Paul. Keputusan DNA menunjukkan padanan positif dan para penyiasat akhirnya telah menemui pembunuh yang dicari selama ini. Dalam satu perkembangan yang menakutkan dalam kes ini, Sharon dipercayai telah membuat catatan pelik yang berbunyi, "Adakah kamu berharap saya akan mati supaya kamu boleh menggunakan wang insurans untuk menyelesaikan masalahmu?"
Hampir setahun selepas pembunuhan Sharon, Graham ditangkap atas tuduhan membunuhnya. Mereka menunjukkan kepada Graham satu email yang dihantarnya kepada Paul 6 bulan sebelum Sharon dibunuh. Melalui email tersebut, mereka dapat membuktikan bahawa Graham telah menghubungi Paul dan mengupahnya untuk membunuh Sharon. Bukti transaksi itu ditemui dalam butiran email tersebut. Mereka juga memberitahu Graham bahawa DNA Paul adalah satu-satunya yang ditemui di lokasi kejadian. Graham ditangkap pada November 2008 dan ditahan tanpa jaminan. Paul Klein diekstradisi dari Thailand dan dipenjara tanpa jaminan menunggu hari perbicaraan untuk kes pembunuhan Sharon Birchwood. Perbicaraan Graham Birchwood bermula pada April 2009 di Mahkamah Tinggi Croydon. Penyiasat dapat menunjukkan kepada mahkamah bagaimana siasatan mereka menghubung kait Graham dan Paul serta mempunyai bukti DNA untuk menyokong dakwaan mereka. Graham Birchwood dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimum 32 tahun sebelum dia layak mendapatkan parol. Pada Ogos 2010, Paul Klein dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selepas perbicaraannya di Old Bailey. Kes hari ini jelas merupakan satu kes sadis Sharon Birchwood yang telah ditipu oleh lelaki tamak yang dia percayainya, tetapi akhirnya kecurigaan pihak polis membawa kepada penemuan pembunuhnya. Jangan lepaskan peluang untuk menyelami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membokarkan misteri yang akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.